Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, hari untuk kita mengulang kaji hampir 6 halaman yang telah pun kita lewati, yang telah kita membaca pada minggu ini, daripada halaman 447 hingga 452, dan saya menjemput pada tuan-tuan untuk share, untuk berkongsi di laman Facebook ataupun di YouTube, di mana saja media sosial. Hari ini kita bersama dengan tokoh ilmuan yang akan mengupas beberapa pelajaran daripada setiap halaman. Saya mengalung-alungkan Al-Fadhil Ustaz Fahmi Rosli, Pegawai Hal Ehwal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Selamat datang Ustaz. Ya, terima kasih. Dan juga Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita nak sama-sama melihat kepada surah Saffat ya, satu surah sahaja yang kita ingin ulang kaji pada minggu ini, yang sudah tentunya ia mempunyai banyak permata, banyak pelajaran dalam ayat-ayat yang pendek ya. Surah ini ada 182 ayat, surah Makkiyah yang menegaskan tentang keimanan. Apakah sudut yang boleh kita ambil agar ia memberi motivasi keimanan kepada kita bila kita membaca surah ke-37, satu surah selepas surah Yasin. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita mulakan dengan halaman 447. Kita nak melihat kepada satu istilah yang banyak berulang dalam surah As-Saffat ini, iaitu ibadallahil mukhlasin ya, pada ayat 40, 74, 160 dan 169, berbanding dengan istilah ibadil mukminin yang kita akan lihat beberapa pada ayat seterusnya. Jadi mari sama-sama kita baca dahulu ayat 39 hingga 42 untuk kita memaknai apakah yang dimaksudkan dengan ibadallahil mukhlasin, agar kita tercerahkan dengan ayat-ayat yang kita baca dalam surah As-Saffat bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum fawakihu wa hum mukramun. Sadaqallah.
Surah Al-Azim, dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan, mukhlasin, mereka itu adalah memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, dan itu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ganjaran kepada mereka yang digelar sebagai hamba-hamba Allah al-mukhlasin, yang berulang istilah al-mukhlasin ini pada ayat yang ke-74, pada ayat 160, ayat 169, dan ada juga istilah ibadul mukminin. Apa beza dan apakah yang perlu kita ambil perhatian? Terus kita bersama Al-Fadhil Ustaz Fahmi Rusli. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Terima kasih ucap kepada Ustaz Fazrul, yang saya hormati Ustaz Tirmizi Ali, para penonton, hadirin dan hadirat, para pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, soalan ni adalah berkenaan dengan satu golongan yang Allah sifatkan sebagai hamba-hambanya al-mukhlasin. Dan sebenarnya kalau kita mempelajari ilmu bahasa Arab, al-mukhlasin ni adalah isim maf'ul, isim maf'ul. Ada satu lagi istilah golongan yang hampir sama, al-mukhlisin. Macam Allah sebut di dalam surah Yusuf ayat yang ke-24, innahu min ibadinal mukhlisin, lam baris bawah. Dan kalimah dalam ayat kita ini lam baris atas, al-mukhlasin. Al-mukhlasin adalah isim maf'ul, manakala al-mukhlisin adalah isim fa'il, kata pelaku, kata pembuat. Jadi apa perbezaan? Nampak sama tetapi ada perbezaan dari sudut makna. Maka kita katakan al-mukhlasin adalah individu yang Allah pilih mereka ini untuk melakukan ketaatan. Itu isim maf'ul, individu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan, itu satu makna. Dan yang kedua, individu yang dibersihkan oleh Allah daripada dosa kekufuran dan kesyirikan. Itu dua makna al-mukhlasin sebenarnya. Maknanya yang diselamatkan, yang dibersihkan, yang dipilih untuk melakukan ketaatan dan dibersihkan daripada dosa kekufuran dan kesyirikan. Itu makna al-mukhlasin. Kalau orang tanya apa pula makna al-mukhlisin, macam disifatkan Nabi Yusuf, innahu min ibadinal mukhlisin. Mukhlasin Ustaz. Ayat Mukhlisin. 24. Mukhlas juga. Mukhlasin juga. Jadi kita kata kalimah al-mukhlisin dalam Al-Quran, ia merujuk kepada golongan yang telah mengikhlaskan agamanya kepada Allah. Mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna al-mukhlisin. Al-mukhlasin pula adalah isim maf'ul, iaitu orang yang telah dibersihkan, dijaga dirinya daripada melakukan dosa, kesyirikan dan kekufuran. Adapun persoalan yang Ustaz tanyakan berkenaan dengan satu lagi golongan yang disifatkan dalam ayat ini juga ataupun di dalam surah ini juga, iaitu tentang hamba-hamba Allah yang al-mu'minun, hamba-hamba Allah yang disifatkan sebagai golongan yang beriman. Maka kita katakan golongan yang beriman ni dia ada dua ciri. Yang pertamanya al-musaddiqun, golongan yang membenarkan, yang mempercayai. Dan yang keduanya al-muqinun, golongan yang yakin. Jadi kalau Allah sifatkan mereka adalah hamba-hamba kami yang beriman, maka mereka adalah hamba-hamba kami yang mempunyai dua sifat. Yang percaya kepada kami dan yang yakin kepada kami. Jadi kalau seorang hamba Allah itu, dia percaya kepada Allah, dia yakin kepada Allah, maka dia akan melakukan dua perkara. Yang pertama, melaksanakan segala arahan Allah. Keduanya, meninggalkan segala larangan Allah. Kerana apa? Kerana dia yakin dan percaya kepada Allah. Kalau dia yakin dan percaya kepada kewujudan syurga dan neraka pula, maka dia akan melakukan ketaatan yang membawakan dirinya kepada syurga. Dan kalau dia yakin dan percaya kepada kewujudan neraka, dia akan meninggalkan segala kemaksiatan yang membawa dirinya ke neraka. Jadi sebab itu inilah serba sedikit perbezaan antara al-mukhlisun, al-mukhlasin ataupun al-mukhlisin dan juga ibadallah yang beriman itu tadi.
Kalau kita ikut dari sudut perbezaan, tidak ada perbezaan yang ketara. Bahawasanya hamba Allah yang telah diselamatkan oleh Allah, dibersihkan daripada dosa kesyirikan dan kekufuran, adalah hakikatnya hamba-hamba Allah yang beriman. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Fahmi menjelaskan tentang istilah al-mukhlasin yang ada di dalam surah As-Saffat, dan juga kita temui pada ayat 24 surah yang ke-12 surah Yusuf sebentar tadi, bagaimana perjuangan Nabi Yusuf itu untuk juga dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang mukhlasin, yang diikhlaskan, dibersihkan daripada segala rencam kehidupan dalam salah satu ujiannya bersama dengan Imratul Aziz di Mesir pada waktu itu. Dan alhamdulillah kita sudah pun dapat membezakan di antara istilah al-mukhlasin dan juga mukminin tadi itu. Maksudnya ada membenarkan dan meyakini. Bercakap tentang muqinun itu, kita selalu memikirkan kesan di akhirat. Apa yang kita buat sekarang, apa yang kita buat baik dan buruk itu bukan sekadar berhenti di sini, tetapi sampai di akhirat sana, menyebabkan kita ni berfikir panjang. Itu mungkin istilah orang tua Ustaz yang bercakap tentang fikir panjang. Itu adalah kesan daripada keimanan kepada hari ataupun keyakinan pada hari akhirat. Dan bercakap tentang individu muhsin ini, yang cemerlang ini, salah seorang daripadanya yang disampaikan pada halaman 448 adalah Nabi Nuh. Kita baca ayat 75 dan 76 untuk sama-sama kita melihat sudut bagaimana Allah memuji kepada Nabi Nuh alaihi salam bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nadana Nuhun falani'mal mujibuna wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Surah Al-Azim ayat 75, kecuali dan sesungguhnya Nabi Nuh telah berdoa kepada kami, maka kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya daripada sebuah bencana yang besar. Istilah karbil azim juga digunakan dalam surah ini untuk Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Jadi apabila bercakap tentang mukhlasin, dimaklumkan pada ayat 74, dimaklumkan lagi tentang kisah Nabi Nuh dan selamat Ustaz. Jadi kalau boleh Ustaz boleh cerahkan sebenarnya apa maksud karbil azim di sini. Ia merujuk pada bencana di dunia ke dengan ataupun di akhirat bila seseorang itu mendapat status mukhlasin sebentar tadi. Silakan. Baik. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan kami telah menyelamatkan dia, iaitu merujuk kepada Nabi Nuh alaihi salam wa ahlahu, dan ahlinya. Dan ustaz terjemahkan tadi ahli sebagai pengikut. Maka kita katakan biasa kita dengar ahli merujuk kepada keluarga. Ya. Tetapi ahli di sini maknanya adalah ahlu dinihi, ahli agamanya. Maknanya bukan pengikutnya dari kalangan keluarga yang mempunyai nasab keturunan dengan dirinya, tidak. Tetapi terjemahan yang tepat adalah pengikut agamanya. Maka Nabi Nuh ni dan juga pengikut agamanya yang beriman dengan dakwah beliau diselamatkan oleh Allah daripada al-karbil azim. Dan setiap Nabi apabila ditujukan kepadanya perkataan Allah selamatkan daripada al-karb al-azim, maka al-karb ini maknanya secara literal adalah satu musibah, bala bencana, keburukan dan kecelakaan. Tetapi apabila dibezakan individu, iaitu dibezakan kepada Nabi Allah selamatkan dirinya daripada al-karbil azim, maka ada bencana yang spesifik merujuk kepada itu. Maka kalau nak menjawab kepada persoalan, kita kata bencana di situ adalah bencana dunia. Bencana dunia merujuk kepada banjir besar yang berlaku pada waktu itu. Jadi terjemahannya di sini, Allah menyelamatkan Nuh alaihi salam dan juga pengikut-pengikut agamanya yang beriman dengan dakwah dan seruannya daripada banjir besar, daripada mati lemas dalam banjir besar yang berlaku. Wallahu a'lam.
Terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Fahmi menjelaskan tentang istilah karbil azim. Kalau katakan Nabi Nuh itu banjir besar, kalau katakan zaman Nabi Musa itu masih lagi guna istilah karbil azim pada ayat 115. Fast forward sikit Ustaz ya. Dia adakah merujuk pada macam mana? Istilahnya sama. Tapi macam mana dia punya kaitannya itu? Ya, sama sahaja keadaan macam yang saya sebutkan sebentar tadi. Hakikat al-karbu adalah bala bencana. Tetapi apakah bala bencananya yang berlaku kepada zaman Musa dan apakah bala bencananya yang berlaku kepada zaman Nuh, itu merujuk kepada bencana yang spesifik pada zaman kedua-dua nabi tersebut. Allahu a'lam. Jadi pada zaman Nabi Musa itu adakah dia merujuk kepada yang katak ke ataupun yang pasal kalau Nabi Nuh ni ada kaitan dengan banjir, yang zaman Nabi Musa ini pada peristiwa laut ke ataupun dia secara umum sahaja? Betul. Dia termasuk apa sahaja kategori bencana dan bala yang berlaku pada zaman itu, termasuklah kejadian dia dikejar oleh Firaun dan bala tenteranya, itu juga Allah selamatkan dengan Allah menenggelamkan Firaun di dalam lautan tersebut. Wallahu a'lam. Ya, jadi itu adalah panduan untuk kita apabila seseorang itu makin mengikhlaskan diri dan Allah ikhlaskan menjadikan seseorang itu mukhlasin seperti nabi-nabi ini, kesannya ialah Allah akan memberikan bantuan kepada para nabi dan pengikut agama ahlahu sebentar tadi. Dan ini juga yang kita ingin lihat kepada bagaimana penerangan di dalam ayat yang ke-80 pada muka surat 449. Perkataan al-muhsinin, ya, tadi kita dah bincang ibadallah mukhlasin, kemudian mukminin. Ada lagi satu perkataan yang menjadi trend ataupun brand kepada surah As-Saffat, iaitu muhsinin. Tak banyak di dalam al-Quran, hanya sekitar 32-33 kali sahaja muhsinin ini digunakan dan banyak wujud di dalam surah As-Saffat. Mari sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-80 ya, sebagai ayat utamanya, dan kemudian kita akan terus sampailah kepada ayat 82 sebelum kita melihat apa maksud muhsinin yang sebenarnya. Silakan Ustaz Tir. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin thumma aghraqna Surah Al-Azim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya baginda Nabi Nuh termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman, kemudian kami tenggelamkan yang lain pada ayat 82. Jadi di sini kita sudah pun berkenalan dengan istilah mukhlasin, mukminin, tapi ada satu lagi istilah yang pasti bagi tuan-tuan yang mendalami membaca surah As-Saffat. Bila berulang perkataan muhsinin ini Ustaz ya, dia mesti terpanggil, mengapa banyak kali berulang perkataan ini? Apa ciri yang ada pada Nabi Nuh dan bagaimana pula pada zaman ini kita ingin mencontohi Nabi Nuh sehingga diangkat menjadi orang yang muhsinin, diberikan balasan seperti yang dinyatakan dalam surah As-Saffat. Sama Ustaz. Baik, jadi kita telah diketengahkan dengan 3 istilah golongan, iaitu daripada awal tadi al-mukhlasin, dan kita dah tahu apa maknanya, golongan yang Allah selamatkan, golongan yang Allah pilih daripada melakukan kejahatan, dosa, kekufuran dan kesyirikan. Kemudian istilah hamba-hamba Allah al-mu'minin, dan yang ketiga ni yang terbaharunya adalah al-muhsinin, daripada perkataan al-ihsan, daripada perkataan al-ihsan. Dan kita maklum bahawasanya dalam hadis Jibril yang panjang itu, Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang dimaksudkan dengan ihsan? Maka Nabi kita menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak melihat Allah, ketahui Allah Maha melihat kepada kamu. Jadi kita salat dalam keadaan seperti Allah melihat kita salat.
Kita berpuasa dalam keadaan Allah melihat kita berpuasa. Bila kita capai kepada maqam ini, kita adalah al-muhsinun, atau disifatkan di sini al-muhsinin, iaitu golongan yang berbuat ihsan. Tapi kalau saya boleh buat kesimpulan ringkas, para penonton yang dirahmati Allah, para sahabat Quran sekalian, bahawasanya 3 golongan ni ada kaitan. Yang pertamanya adalah golongan yang percaya dan yakin kepada Allah. Mereka ini al-mu'minun. Dan apabila mereka percaya dan yakin kepada Allah, mereka perlu melakukan pembuktian dengan amalan saleh, dan pembuktian inilah disifatkan sebagai ihsan, orang yang berbuat kebaikan. Dan apabila mereka melakukan kebaikan, hasil kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah, Allah akan golongkan mereka dalam kalangan al-mukhlasin, yang diberikan keselamatan daripada dosa-dosa. Jadi itulah dia punya flow dia. Dia punya turutan bahawasanya kita beriman, dan iman dibuktikan dengan ihsan, dan ihsan akan menjadikan kita minal mukhlasin. Wallahu a'lam. Insya-Allah itu adalah flow ya. Dia punya rantaian bagaimana daripada kita sebagai seorang hamba menjadi orang beriman, naik lagi kalau kita naikkan dengan ihsan sebentar tadi, dan sudah tentunya kita inginkan kita menjadi golongan yang dilindungi Allah, mukhlasin sebentar tadi, dan kita akan sama-sama melihat selepas ini bagaimana walaupun ayahnya ataupun mungkin atuknya adalah orang beriman, tapi tidak semestinya, ataupun orang baik, tidak semestinya anaknya baik ya. Bagaimana formula untuk kita memastikan anak generasi kita, masyarakat kita menjadi golongan muhsinin. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-112 dan 113. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal, dalam sesi ulang kaji kita. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Fahmi Rusli, Pegawai Hal Ehwal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan kita sudah pun melewati 3 halaman untuk kita melihat apakah permata yang boleh kita jadikan sebagai amalan. Dan sebentar tadi pada ayat yang ke-112 Allah menyatakan, dan kami memberikan Nabi Ibrahim kabar gembira dengan gelaran ataupun dengan kelahiran Nabi Ishak, seorang nabi yang termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Lalu kami melimpahkan keberkatan kepadanya dan juga kepada Ishak. Di antara keturunan keduanya ada yang berbuat baik dan ada yang berbuat zalim terhadap diri sendiri. Jadi dalam ayat ini sebenarnya Ustaz ya, ingatkan ayah dah nabi ataupun atuk nabi ni kan, atuk nabi, kemudian ada Ishak. Rupa-rupanya zuriatnya itu tidak semestinya muhsin. Tadi Ustaz cakap tentang mukmin, muhsin, kemudian mukhlasin tadi kan. Jadi kita memang mengharapkan generasi kita ini muhsin sebentar tadi. Jadi mungkin Ustaz boleh komen apa maksud daripada ayat 113, panduan untuk ibu ayah dan pemimpin. Silakan. Baik, sebenarnya persoalan ni kita kena kaitkan dengan satu perkara. Dahulu pada awal-awal arahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada iblis
untuk iblis sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Tetapi iblis dia enggan sujud kepada Nabi Adam. Dia kata ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ni lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku daripada api sedangkan kau cipta Adam daripada tanah, kata iblis. Iblis sedang melakukan qiyas, comparison sebenarnya di situ. Tapi qiyas iblis tu adalah qiyas yang fasid. Apabila dia sangkakan kalau asal baik, dia punya furuk cabang pun kena baik juga. Dan kalau asal buruk, cabangnya pun menjadi buruk. Yang ni tak betul. Kerana ada banyak kejadian yang mana asal baik tapi bawahnya tak baik. Maknanya ayah seorang soleh, anaknya tidak. Begitu juga ada kejadian yang mana ayahnya tidak baik tetapi anaknya baik. Jadi sebab itu kisah Nabi Nuh ni adalah bapaknya baik tetapi anaknya tak beriman dengan dia. Kisah Nabi Ibrahim. Adapun kisah Nabi Ibrahim, bapaknya tak beriman tapi anaknya orang yang soleh. Itu perbezaan antara kisah Nuh dengan Ibrahim alaihi wassalam. Maknanya dari sudut usul dengan furuk. Usul ni asal, furuk ni cabang dia. Maknanya zuriat dia. Maka bila kita nak kaitkan dengan kisah ini, maka kita kena teliti bahawasanya walaupun kita ini orang soleh, tidak menjamin anak-anak kita juga soleh. Tapi itu bukan bermakna kita tak perlu usaha nak menjadikan anak-anak kita soleh. Usaha tetap dilakukan. Tengok dakwah para Nabi. Nabi Nuh berdakwah kepada keluarganya. Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya. Jadi kita katakan dakwah para anbiya ini diteruskan. Walaupun mereka nak terima, tak nak terima, itu cerita lain. Dan kalau kita boleh Ustaz relatekan dengan kisah Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada bapa saudaranya Abu Talib. Bahawasanya walaupun Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan Nabi, dan Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha, kamu tak dapat bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Kita sayang pasangan kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, zuriat kita, tapi hidayah milik Allah dalam erti kata hidayatul taufiq. Adapun hidayatul irsyad, bimbingan, dakwah, ajakan, seruan, yang ni adalah milik kita sebagai para pendakwah. Walaupun Allah bagi tahu yang Nabi tak memiliki hidayah taufik, tapi itu tak menjadikan Nabi berhenti berdakwah. Jadi sebagai ibu bapa kena sentiasa ajak anak-anak untuk menjadi soleh. Dan ibu bapa kena melazimi doa yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pasangan dan zuriat yang merupakan penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami ni ya Allah sebagai pemimpin, sebagai ketua bagi golongan yang bertakwa. Maknanya zuriat dia orang bertakwa. Dia punya pasangan dia orang yang bertakwa. Dan hakikat takwa adalah nama lain bagi muhsin. Orang yang melakukan kebajikan adalah orang yang bertakwa. Orang yang muhsin adalah orang yang melakukan amal saleh. Dan di sini diceritakan bahawasanya zuriat Nabi ini di sini, Ibrahim dan Ishak ini terbahagi kepada dua kategori. Maknanya manusia, zuriat, nasal keturunan ataupun nasab keturunan, maka dia terbahagi kepada yang muhsin, dia terbahagi kepada yang zalim, ataupun disebut di sini zalimun li nafsi. Muhsin ni orang yang beramal saleh, yang melakukan ketaatan, yang berbuat kebajikan. Adapun zalimun li nafsi adalah orang yang menzalimi dirinya dengan dosa dan maksiat. Jadi ini berlaku, maknanya walaupun orang itu adalah daripada susur galur Nabi pun, tapi dia tidak semestinya mengikut dan menurut keimanan Nabi tersebut. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak kali menyebut dalam hadis, man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Di dunia ni sesiapa yang lambat beramal, maknanya kalau nak semayang lambat. Tangguh. Kalau nak buat kebajikan nanti dululah. Kalau nak buat ketaatan esok-esoklah kita buat. Man batta'a bihi amaluh, kata Nabi, siapa yang lewat lambat beramal, lam yusra' bihi nasabuh. Keturunannya walaupun dia keturunan orang soleh, keturunan wali Allah, keturunan ulama, keturunan para nabi, takkan memberi manfaat kepada urusan dia di akhirat. Maknanya kalau awak lambat beramal, makanya di akhirat awak tak akan dipercepatkan nak masuk syurga. Awak juga akan terhalang dan lambat. Jadi oleh kerana itu kita kena teliti dari sudut zuriat. Jadilah kita zuriat para nabi
yang muhsin, dan jangan kita jadi zuriat para nabi yang zalimun li nafsih, menzalimi dirinya sendiri dengan maksiat dan dosa. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Fahmi menjelaskan kepada kita, bagi ibu ayah, bagi pemimpin, untuk kita memahami sebenarnya nasab keturunan bukanlah menjanjikan bahawa kalau ayahnya itu sudah soleh, confirm kepada anaknya. Si anak juga kena bertanggungjawab kepada segala amalan muhsin sebentar tadi. Dan ini yang kita belajar daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Ishak sebentar tadi. Dan ia menidakkan kepada ada sesetengah yang merasakan kalau dia berada dalam kaum Yahudi, misalnya Bani Israel, kaum keturunan Ishak ni confirm dia akan berada di dalam syurga. Sebenarnya ia perlukan kepada amal takwa sebentar tadi berdasarkan merit daripada Allah. Jadi tidak ada kaitan dengan perkauman ataupun daripada susu galuh, tetapi kita kena bertanggungjawab pada amal kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kita teruskan pada muka surat 451. Bercakap tentang mengajak kepada kebaikan ini, sudah tentunya ada cabaran. Kita lihat kepada kisah Nabi Yunus pada ayat 139 hingga 144 untuk sama-sama memujuk kepada diri kita, memujuk pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengajak orang ini memang ada cabaran, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan cabaran orang-orang yang mendustakan. Kita baca ayat 139 hingga ayat 144. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 139 hingga 144. Dan pada waktu malam ataupun dan benar Yunus termasuk salah seorang rasul, ayat 139. Ingatlah ketika baginda lari ke kapal yang penuh dengan muatan, baginda ikut diundi, ternyata baginda termasuk orang-orang yang kalah dalam undian, maka baginda ditelan oleh ikan besar dalam keadaan mulim, dalam keadaan yang tercela. Maka jika baginda tidak termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, nescaya baginda akan tetap tinggal dalam perut ikan sehingga hari kebangkitan. Itu adalah bahagian pertama kisah Nabi Yunus yang diabadikan dalam surah As-Saffat. Dan menarik, ada perkataan abaqa dan ada perkataan hut. Dan kalau kita baca sampai ayat yang seterusnya, ayat 1845, ada beberapa istilah yang mungkin kita perlukan pencerahan. Tapi kita belajar dahulu ayat 139 144, pelajaran kisah Nabi Yunus ini Ustaz, kaitan dengan zaman Nabi, sirahnya, dan zaman kita untuk kita jadikan panduan. Silakan. Baik, satu kaitan yang baik untuk kita jadikan sebagai satu teladan, satu ibrah dan pengajaran dalam kehidupan daripada kisah Yunus alaihi salam. Kita boleh kaitkan dengan ayat 143, 144 daripada surah As-Saffat ini, dan juga dalam ayat yang ke-87 daripada surah Al-Anbiya, yang mana Allah menceritakan wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan Nabi Yunus apabila dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah kepada mereka, fadhanna an lan naqdira alaih, lalu dia menyangka yang kami takkan dapat mengambil tindakan atas perbuatan yang melarikan diri tersebut. Fanada fi dhulumat, lalu Nabi Yunus berdoa dalam az-zulumat, kegelapan-kegelapan, merujuk kepada kegelapan perut ikan
kegelapan lautan dan kegelapan malam. Sebab itu az-zulumat datang dalam bentuk jamak, dalam plural. Kemudian dia berdoa, dia kata la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Subhanak, maha suci kamu, aku tergolong dalam kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Dan Allah memberitahu selepas daripada ayat ke-87 tersebut, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami mustajabkan doanya dan kami selamatkan Yunus daripada malapetaka yang menimpanya, ditelan oleh ikan nun, ikan paus besar itu. Dan kemudian demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Walaupun dia kata aku ni minaz zalimin, aku adalah orang yang menzalimi diri, tapi Allah kata tidak. Yunus adalah hamba kami yang beriman. Jadi kita nampak apabila Nabi Yunus ni ditimpa musibah, kecelakaan dan kesulitan dalam hidup, dia segera berdoa kepada Allah. Dia minta bantuan, pertolongan, keselamatan dan perlindungan Tuhan. Dan ajaibnya Ustaz, Allah segera mustajabkan. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Jadi macam mana kita ni sebagai manusia pada akhir zaman, kita juga akan diuji dengan kesenangan, dengan kesulitan. Jadi macam mana kita nak selamat daripada kesulitan, kena tengok apa yang Nabi Yunus buat. Nabi Yunus ni Allah mustajabkan doanya bukan kerana semata dia Nabi, tidak. Kalaulah doa mereka ini mustajab kerana mereka Nabi, susahlah kita, kerana kita bukan Nabi nak mencapai doa yang mustajab. Lalu Allah sebut dalam surah Al-Anbiya itu, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka ini adalah golongan yang sentiasa bersegera melakukan kebaikan. Nampak? Cepat nak buat baik, laju, segera. Dan mereka berdoa dengan penuh pengharapan dan rasa takut. Mereka khusyuk dalam beribadah kepada kami. Dan ibadah paling utama yang menyelamatkan Yunus daripada kesulitan dan kesukaran adalah semasa dia senang, dia banyak bertasbih kepada Allah. Dia banyak bertasbih kepada Allah sehingga Allah kata falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Yunus tidak tergolong dalam kalangan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, subhanallah, 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 nescaya dia akan kekal berada dalam perut ikan nun sehingga hari kiamat, Allah kata. Jadi apa yang menyelamatkan Nabi Yunus daripada kesulitan dan kesukaran tersebut? Tasbih dia kepada Allah. Jadi semua para nabi yang kita telah ceritakan sebelum ini, Ibrahim ke, Ishak ke, Nuh ke, Yunus, mereka adalah golongan yang mengingati Allah semasa mereka senang. Lalu apabila mereka susah, Allah membantu dan menolong mereka daripada kesusahan dan kesulitan tersebut. Inilah pengajaran yang boleh kita ambil iktibar. Kita sebagai hamba Allah akan diuji dengan kesenangan dan kesusahan. Kita nak Allah bantu kita semasa kita susah, masa kita senang, kita kena ingat Allah. Seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ta'arraf ila Allahi fir raha ya'rifuka fi syiddah. Kenallah Allah semasa kamu senang, Allah akan kenal kamu, ingat kamu, tolong kamu semasa kamu susah. Wallahu a'lam. InsyaAllah itu adalah penerangan bagaimana ya kita mengambil contoh daripada Nabi Yunus alaihissalam, di mana bila Nabi Yunus menyatakan dalam surah Al-Anbiya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu rupa-rupanya Allah terus kabulkan Ustaz ya, disebabkan dalam keadaan senang Nabi Yunus bersegera berbuat kebaikan dan juga berdoa pada Allah ya, bertasbih mengingat Allah. Inilah amalan yang kita boleh amalkan kerana kita tahu bahawa ada masa kita senang, jangan kita isikan dengan perkara yang sia-sia, tetapi dengan bersegera dalam kebaikan, peluang untuk kita buat ekstra ya dari segi amal kebaikan. Moga-moga ia menjadi asbab rahmat Allah turun ketika kita amat memerlukan dalam kehidupan kita seharian. Dan ini dibuktikan pada ayat 145, ayat 146 dihamburkan ataupun selepas itu Nabi Yunus keluar daripada perut ikan tersebut di satu daerah tandus dan beliau sakit. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Mungkinlah sikit ringkas Ustaz ya, walaupun sebenarnya
Mungkin ada yang tertanya-tanya, yaqtin ni ustaz dulu mungkin di Jordan ke ataupun di luar negara pernah ke jumpa yaqtin ini ataupun zaman sekarang tak ada yaqtin dah? Silakan. Sejujurnya saya tidak pernah jumpa yang disebut sebagai yaqtin tu, melainkan ni adalah istilah Qurani yang Quran ceritakan ia adalah sejenis pokok yang berbuah. Jadi oleh kerana itu tujuan Allah berikan kepada Nabi Yunus tak lain tak bukan adalah untuk menghilangkan kesakitan dia, keluarnya dia daripada perut ikan. Biasalah kita apabila terperangkap dalam perut ikan, kita berada dalam kelaparan, kesakitan, kesusahan. Jadi Allah memberikan satu asbab dengan adanya pokok yaqtin ini untuk Nabi Yunus menjadi sihat dan sembuh. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah sebagai asbab Allah Sebagai hantarkan. Yang pentingnya kita memahami hidayah daripada perkara ini bukannya mencari yaqtin, ya, mungkin tak jumpa-jumpa ataupun makan yaqtin pun tak sembuh-sembuh. Rupa-rupanya yang menyembuhkan Allah kerana Allah mengurniakan rahmat, ya, kerana kita bersegera buat kebaikan, kita mengingat Allah dan juga bertasbih. Itu perkara penting. Kadang-kadang ada orang dia ambil sudut, oh ini boleh buat bisnes ni, mencari, rupa-rupanya dia terlupa bahawa ada ayat-ayat sebelum itu. Dan sudah tentunya bercakap tentang doa di hujung surah As-Saffat ini, ayat 180, 181, 182 kita ingin baca. Biasa kita dengar imam membaca, kita berdoa, kita ada baca bacaan ini bersama Ustaz Tirmizi dan kita nak memahami apakah isi kandung ayat 180, 182. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallah. Surah Al-Azim, Maha Suci Tuhanmu, Tuhan yang Maha Perkasa daripada sifat yang mereka katakan, dan selamat sejahtera bagi para rasul dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dalam masa pendek 2 minit ini, apakah sebenarnya yang selalu kita ulang dalam doa Ustaz agar kita dapat menjiwai perkataan ini setiap kali kita berdoa? Silakan. Baik, dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang dia berdoa tetapi dia tak memulakan doa dengan puji Allah dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda kata lelaki ini gopoh gapah dalam berdoa, iza salla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wassana'i alaihi summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa yad'u bima yasha. Apabila salah seorang kamu nak berdoa, hendaklah dia memulakan doanya dengan puji Allah terlebih dahulu, kemudian selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rujuk dalam kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi, antara adab untuk kita memulakan doa dan adab untuk kita menamatkan doa adalah dengan memuji Allah dan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebahagian imam-imam kita semasa salat sebelum nak mula doa, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, dan mengakhiri dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, termasuk pujian kepada Allah, wassalamun alal mursalin, dan ucapan salam kepada para rasul, dan nabi kita termasuk dalam kalangan rasul. Jadi termasuk juga salam ke atas Rasulullah, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ini juga termasuk dalam pujian kepada Allah. Sebahagian ulama mensifatkan doa ni sebagai doa kafaratul majlis, doa penutup dan penamat bagi majlis, kerana ada riwayat daripada beberapa sahabat Nabi. Antaranya adalah kata-kata daripada Ali radhiyallahu anhu bahawasanya sesiapa yang suka untuk timbangan amalannya dipenuhi dengan ganjaran pahala yang besar, hendaklah dia pada penghujung majlisnya membaca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ada satu faedah ringkas, ini adalah dalil kenapa bila kita sebut nama Nabi Allah Ibrahim kita kata alaihi salam. Kita tak biasa sebut alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam. Kerana dalam ini Allah kata wassalamun alal mursalin. Allah tak kata wassalatu wassalamu alal mursalin. Jadi para rasul selain daripada nabi kita ucap alaihi salam. Adapun kepada Rasulullah kita ucapkan alaihi salatu wassalam kerana perintah Allah dalam Quran dalam surah Al-Ahzab itu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, itu faedah ini adalah doa kafaratul majlis, penutup majlis. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Fahmi menjelaskan tentang ini adalah penutup doa dan penutup kepada sesuatu majlis. Ya, biasa kita dengar kafaratul majlis itu yang satu lagi besi Ustaz ya. Betul. Yang itu perlukan penerangan lanjut, tetapi kita jadikan ini juga sebagai amalan kita dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar 6 halaman pada hari ini surah As-Saffat bermula dengan bercerita pasal malaikat dan memuji kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung ini juga kita memuji Allah. Kita harapkan kita menjadi orang yang selalu berdoa, bersegera ke arah kebaikan dan juga selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina 'alal iman wa tawaffana 'alal iman wahsyurna ma'a zumrati ahlil iman. Allahumma ij'alna min ahlil iman mimman basyaratahum bir-rauhi war-rayhan war-ridha war-ridwan ya rabbal alamin. اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإحسان يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fahmi Rusli, Pegawai Hayat Ehwal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, sudi bersama pada hari ini untuk kita sama-sama melihat surah As-Saffat dengan lebih mendalam. Kita harapkan dengan kefahaman ini menjelaskan lagi menjadi asas hidayah dalam kehidupan kita seharian, dan kita akan menyambung pada hari esok, iaitu surah Sad, surah yang ke-38 penuh dengan cerita menarik dan dalam masa yang sama bercakap tentang seruan tadabbur, tadzakur kepada Al-Quran. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.